TV KPM. One. Sedapnya makanan yang kita ada dekat sini. Ada buah apple, ada buah oren, ayam pun ada. Yang paling penting kita ada croissant. Croissant. Jadi walaupun Irfan, walaupun sekarang ni semua masing-masing kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah, kita kadang-kadang tak rasa kan asyik makan, Betul. makan. Tapi yang paling penting kita kena pastikan makanan kita sentiasa makanan yang seimbang dan kuantiti yang mencukupi. Kuantiti yang mencukupi. Barulah kita sihat, betul tak cikgu? Betul, tak berlebihan, tak berkurangan. Baik, tapi apabila Irfan tengok makanan kita yang sedap dekat depan ni cikgu, ada satu perkara yang bermain di minda lah. Okey. Apakah itu? Apakah itu? Soalannya berbunyi begini. Okey. Cikgu ada cakap yang kita punya sel ni sifatnya kecil sahaja. Betul. Tapi macam mana kita nak makan makanan yang besar ni dimasukkan dalam sel-sel kita tu, cikgu? Betul. Itu Irfan adalah soalan yang paling bijak dan cikgu pasti murid-murid di rumah pun mempunyai soalan yang sama. Untuk tahu bagaimana makanan yang besar ni akhirnya kita akan cernakan kepada bentuk yang ringkas masuk dalam sel kita. Kita tunggu eksperimen pada hari ini. Jom kita mulakan. Alright, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Mahir di Didik TV KPM. Apa khabar? Irfan harap anda semua sihat-sihat belaka. Yang paling penting cikgu cakap tadi, jangan lupa untuk makan makanan yang seimbang. Jangan lebih, jangan kurang. Baik. Untuk hari ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai subjek biologi. Tapi sebelum itu, yang paling penting sekali kita kena sentiasalah jaga SOP dan juga patuh kepada undang-undang yang sedia ada. Jangan kita lupa, jangan kita leka. Macam mana nak buat? Mudah sahaja. Kalau keluar rumah tu, jangan lupa untuk pakai pelitup muka di mana jua anda berada. Dan gunakan dia pembasmi kuman sekiranya kita dah pegang pelbagai barang yang kita tak tahu. Ada bakteria ataupun tidak. Dan yang paling penting sekali macam saya dan Cikgu Aira sekarang ni, kita jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah. Selamat Apa khabar datang Irfan? Jumpa lagi kita. Jumpa lagi. Ini kali kedua kita bersama-sama hari ini. Betul. Dan tentunya kita akan belajar mengenai subjek apa Cikgu? Biologi. Biologi. Baik. Yang paling penting sekali Cikgu, Irfan cakap tadi kita kena patuh pada SOP. Jadi Betul. Irfan akan gunakan terlebih dahulu dia pembasmi kuman di sebelah kiri Irfan. Kanan Irfan maafkan saya dan Cikgu pula. Okey. Okey. Okey, terima kasih. Sama-sama. Pastikan pembasmi kuman yang digunakan mencukupi untuk membunuh semua kuman di tangan kita. Okey, baiklah. Kalau kita lihat dekat sini Cikgu. Alright. Apa yang kita ada ni? Kenapa kita ada organ-organ yang tidak berbaju ni Cikgu? Okey. Sebelum kita pergi bercerita tentang sistem pencernaan badan kita dulu, izinkanlah untuk murid-murid yang first time, pertama kali melihat Cikgu Aira di sini. Kenalkan diri dulu boleh Silakan Irfan? Cikgu, boleh, tak ada masalah. Okay, nama saya Nurul Syaira binti Abdul Syukur, boleh panggil Teacher Aira. Right, saya sekarang berkhidmat sebagai guru biologi di Sekolah Bak Seramang Penuh Integrasi Gombak atau kita panggil Intergom. Betul. Asal daripada Temerloh Pahang, Irfan. Okey, ada bawa ni tak ikan patin ke tak ada? Roadblock tinggal. Roadblock pula. Okey, jadi Irfan, gambar ni mungkin adik-adik dah terbiasa tengok sebab kita dah tengok segmen teroka sebelum ni. Betul. Dengan Cikgu Yo, kita dah belajar tentang sistem pencernaan badan. Jadi hari ini Cikgu Aira kita akan ajar dalam sistem pencernaan badan ni apakah enzim-enzim yang terlibat. Baik. Yes. Jadi Irfan tahu tak sebenarnya pencernaan ada dua. Ada dua? Ada dua jenis. Dua jenis. Okey. Satu adalah pertama? pencernaan fizikal. Baik. Maksudnya kita boleh nampak dekat mulut ni. Kalau kita Okey. kunyah-kunyah, maksud itu pencernaan fizikal. Itu telah diterangkan. Dan kedua, eksperimen kita pada hari ini adalah pencernaan chemical yang melibatkan... Melibatkan? Melibatkan apa, Irfan? Kita melibatkan enzim yang Yes, kita nampak. enzim. Betul. Jadi, hari ini kita akan buat eksperimen melibatkan
3 jenis enzim. Baik, yang pertama cikgu, Enzim amylase. yang kita jumpa dekat mana cikgu? Kat mana kita jumpa kat enzim amylase? Okey, Ifan nak boleh? Sila. Okey, baik. Kalau enzim amylase kita jumpa di bahagian mulut di dalam air liur kita. Betul. Sebab Irfan sebenarnya pernah ada kan kelas sebelum ni jadi dia tahu. Tapi untuk murid-murid yang tak tahu, kalaulah kita kunyah makanan secepat kan. Jadi enzim amylase ni dia tak sempat nak berfungsi. Tak sempat. Jadi selain daripada air liur kita, enzim amylase ada juga dikeluarkan oleh pankreas kat sini. Oh, maknanya ada 2 tempat lah. Ada 2 tempat. Jadi kat ni kita panggil amylase air liur, yang ni kita panggil amylase pankreatik. Baik. Fungsi dia adalah sama untuk memastikan pencernaan berlaku dengan lengkap. Supaya untuk menjawab soalan Irfan tadi supaya boleh masuk ke dalam sel. Okey. Itu yang pertama, enzim yang pertama. Yang pertama, amylase. ada 2 lagi. 2 lagi. Enzim yang kedua kita akan buat eksperimen hari ini adalah enzim namanya pepsin. Pepsin, bukan air tu Nampak macam pepsin, nampak macam air, okey? Oh, macam Pepsin, air. tapi namanya pepsin, Baik. ada N, alright? Dan enzim itu kita boleh jumpa di perut. Di perut. Perut. Okey, baik. Okey, akhir sekali enzim yang kita akan kaji pada hari ini adalah enzim namanya lipase. Lipase. Ini yang kita suka enzim ni. Bukan nama tempat tu lipase. Bukan. Bukan. Okey. Lipase. Oh, lipase, okey. Jadi enzim ni akan cernakan makanan yang murid-murid suka makan, makanan yang berlemak. Oh, macam ada kat ayam goreng tu. Ya, itu yang sedap tu. Itu yang buat ayam goreng sedap. Jadi murid-murid, sepanjang penyiasatan saintifik kita pada hari ini, Baik. kita akan lihat 3 jenis enzim ini dan apakah hasilnya. Okey, Tak sabar dah Tak ni. sabar. Alright. Tentunya hari ini kita akan belajar lebih mendalam lagi mengenai ketiga-tiga enzim ini. Betul. Bagaimana ia membantu untuk kita melakukan sistem proses pencernaan. Baik, kalau macam tu cikgu, kita akan berehat dulu boleh? Boleh. Baik, kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syamil, teacher air dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Tentunya kita sekarang sedang menelaah ataupun berdiskusi mengenai subjek biologi tentang sistem pencernaan. Betul. Okey. Dan untuk segmen kedua ini, kita akan memfokuskan kepada enzim yang pertama, iaitu enzim amylase. Cikgu, mulakan. Betul. Kalaulah cakap pasal enzim ni, murid-murid yang menonton segmen sebelum ni, segmen Mahir, kita juga telah buat eksperimen tentang enzim amylase. Betul. Tapi fokus kita pada hari ini, Irfan, Ya saja. sebelum ni kita cuma belajar tentang enzim. Kita belajar karakteristik enzim dan kita belajar faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Akhirnya hari ini kita komplitkan, kita selesaikan dengan menceritakan peranan enzim dalam badan kita, khususnya dalam pencernaan. Baik. Jadi macam biasa Irfan, apa yang ada bersama-sama kita hari ini, kita ada kanji. Ada kanji. Okey. Kalau murid-murid ingat balik, kanji ni dalam kelas makanan apa Irfan? Karbohidrat. Betul, karbohidrat. Jadi yang kita akan belajar hari ini adalah pencernaan karbohidrat menggunakan enzim amylase. Alright. Okay. Jadi, saya akan minta tolong Irfan lah macam Okey, biasalah. macam Irfan biasa ni. lah kan. Macam Dah selalu dah ni. biasalah. Okey, untuk penyiasatan ni, paling penting murid-murid di rumah adalah supaya kita mengamalkan sifat penyiasatan yang betul. Jadi, label kena betul. Apa dia label, cikgu? Ya, apa kita ada kat sini? Kita ada tabung uji. Tabung uji. Okey, yang cikgu dah label A dan B. Baik. Okey, kita label dengan betul lah Betul. A dan B. Jadi nak minta tolong Irfan lah sebenarnya hari ni. Ya, saya cikgu. Okey, Bersedia untuk A berkhidmat. dan B. Jadi Irfan kat sini kita ada kanji, okey, kat ada situ. kanji, okey.
bila kita nak gunakan semua larutan ni, bila kita sediakan dengan botol macam ni, botol penyediaan begini, okey, yang ada di meja macam ni, kita kena tuang dulu ke dalam bikar lebih kecil. Oh, tak boleh terus masukkan dalam Tak boleh tabung sebab uji, untuk mengelakkan kontaminasi. Kesianlah kelas-kelas lain nak guna juga. Betul lah tu. Kita janganlah kata apa, kita pentingkan jangan, diri. Betul, jangan pentingkan diri. Jadi untuk tidak pentingkan diri, kita dah letak kat sini. Okey. So Irfan boleh letak tu kanji. Di sini Irfan letak 3 ml di A, 3 ml di B. Baik. Senang je kerja 3-3, Irfan. Tolong cek je. Okey, Cek je. 3 di Okey. situ. Separuh. Tu. Okey, betul lah. 2, 3. Pastikan mata kita sentiasa seranjang. Okey, tak apa Baik. sini. Okey. Betul 3. 3. Situ Okey. lagi. Okey lagi. 3. 3 lagi. Okey, baik. Oh, betul lah. 3 Selesai. ml, 3 ml. Kita bagi Okey. 2 saja. Betul. Ah. Jadi kat sini kita dah ada kanji. Apa yang membezakan sebab penyiasatan dekat A, tabung uji A, cikgu akan letak enzim amylase. Okey. Yang kita boleh jumpa dekat Ileo. ileo ataupun dekat pankreas Pankreas. kita. Betul. Okey. Jadi cikgu letak 2 ml amylase. Ke Irfan nak letak? Boleh. Silakan. Okey, pembantu Mak Mal yang Tak apa. setia. Ya. Sebab tu saya suka ni. Okey, letakkan 2 ya. Letak 2. Okey. 2 saja. Baik. Ya. Jadi dekat cikgu dekat sebelah sini kita akan letak tak ada enzim amylase. Jadi ada, apa kerja? Tak ada. Kita letak 2 juga. Okey. Mana ni kat sini cikgu letak apa Okey. Kita cuma letak air suling sahaja. Oh, air suling sahaja. Air suling saja Okey. kita cuma selalu cakap dia sebagai kontrol lah. Alright, sebab kita nak tengok betul ke tak. Jadi satu kita letak air suling je. Okey. Tapi tak boleh letak juga sebab kita nak pastikan volume bilangan. Isi padunya Betul? sama. Okey. Okey, bila dah siap ni Irfan, okey, sekarang ni dua-dua tabung uji ni kita ada kanji dan kita ada amylase. Jadi kita masukkan dekat dalam kukus air, Okey. right, yang bersuhu Berapa 37 darjah Celsius. Kenapa suhu dia 37 darjah Celsius? Adakah itu suhu optimum cikgu? Benar. Inilah yang saya suka dengan Irfan, yang pelajar yang cepat pick up di rumah. Okey. Itu adalah suhu optimum untuk amylase ni berfungsi. Baik. Jadi kita biar 10 minit 10 Irfan. minit sahaja. Bagi apa tu nama dia, enzim amylase tu Bertindak bekerja. balas. Jadi lepas tu kita akan ambil 2 ml daripada tabung A. Ingat tak? Tabung A tadi adalah tabung yang kita letakkan amylase. Kita simpan 2 ml. 2 ml. Alamak. Okey. Yang ni Macam pastikan mana cikgu nak buat? silinder penyukat kita diletakkan di kawasan yang rata. Okey. Dan mata kita kena berada di keadaan seranjang. Ataupun untuk pelajar yang ambil DLP, parallel to your airlines. Nampak tak? Kita bercakap dalam bahasa Inggeris juga hari ini. Alamak, okey, terlebih sikit. Terlebih sikit. Okey, kalau terlebih, kita tuangkan saja. Apa dah? Tuangkan saja. Tak ada Tuangkan masalah. Okey. Telajak perahu boleh diundur. Telajak tuang, kita tuang balik. Mudah saja. Mudah sahaja. Okey, bila dah 2 ml macam ni, kita masukkan dekat tabung uji yang berbeza. Okey, yang kosong. Okey, kita label A star. A Okey, star. label lah maksudnya daripada benda yang sama kan? Baik. Tapi sekarang ni kita tahu tadi ada kanji. Betul. Kita tahu amylase berfungsi hancurkan kanji. Betul. Bila bab 4 pelajar-pelajar dah belajar kanji ni, alright, kita boleh hancurkan dia kepada maltosa. Maltosa lah yang bagi kita rasa manis tu. Betul, cikgu. Dan Irfan, maltosa adalah merupakan gula penurun. Gula penurun? Ya, sebab itulah biologi ni dia berkaitan. Okey. Jadi, macam mana nak uji kehadiran gula penurun? Macam mana tu, cikgu? Macam mana? Okey. Macam mana? Okey, macam mana Jadi, tu? untuk menguji kehadiran gula penurun, seperti yang pelajar-pelajar telah belajar sebelum ni, kita perlukan larutan Benedict. Okey. Yes. Yang berwarna biru dekat Biru, situ. sangat cantik. Biru cuprum dia warna biru macam ni. Okey. Kalau boleh nampak. Macam tu. Sempat lagi model dekat situ. Okey. Jadi kita cuma titiskan 3 larutan Benedict. 3 sahaja. Satu. Alamak, saya nervous. Jangan Saya nervous. nervous. Okey, Saya aku dekat letak macam sebelahnya. Okey, 2. 3. Okey, nampak tak warna dia dah jadi warna biru cantik macam ni. Okey. Bila kita letakkan dia dekat kukus air, sekiranya dia adalah gula penurun, warna biru ini akan berubah warna menjadi sebab pemanasan tidak boleh dijalankan di studio. Jadi cikgu dah buat pemanasan di makmal lah. Okey, dah siapkan Ya, dah. dah siap. Jadi warna dia macam ni.
merah bata. Merah bata. Maksud warna merah bata ni, maksudnya ada kehadiran gula, Gula penurun. Maksudnya betul lah. Emilis buat kerja. Buat kerja. Buat kerja. Buat kerja. Tapi, okey. Sekarang ni, betul tak dekat dalam A ni, kan kita dah biarkan tadi kan, sepatutnya masih ada lagi tak kanji dekat dalam ni? Sepatutnya kanji Emilis dah hancur-hancurkan Sepatutnya dekat dah semua lengkap jadi lah Maltosa. kan? Dah lengkap. Okey, sepatutnya 10 minit kan, tapi sebab kita ketentukan masa kat sini, cikgu dah siapkan untuk 10 minit. Okey. Macam mana Macam Irfan mana? untuk kita uji kehadiran? Ada ke tak kanji dalam ni? Ada ke tak kanji Macam mana kita nak uji? Macam mana? Apa? Okey, murid-murid Kita boleh masukkan fikir. balik iodine solution. Betul, yes. Kita ingat. Iodine digunakan untuk menguji kehadiran kanji. Sekiranya ada kanji, warna iodine akan berubah menjadi warna biru hitam. Biru hitam. Okey, Irfan cuba. Okey. Nak masukkan ke? Cuba masukkan. Berapa titis, iodine. cikgu? 3 titis 3 sahaja. titis sahaja. Okey, kita letak macam ni lah. Okey, Baik. sekejap Okey. Sekejap, Boleh Irfan macam ni. 1, 2, 3. 3. Okey. Nampak tak? Warna dia masih kekal menjadi warna kuning. Merah bata kan? Warna tak kuning, Kuning, Irfan. Merah bata ni tadi. Okey, baik. Merah bata Maltosa. Salah tengok. Sekarang ni warna iodine tu dia tidak berubah warna. Apa akan jadi dekat yang B ni tadi? Yang kita letak amylase dan kita letak kita letak isolane je. Maksudnya kanji masih kekal ada kan sepatutnya? Betul, sepatutnya ada. Betul ke tak? Kita cuba lagi. Kita cuba, okey. Okey. Irfan cuba letak. Baik, kita masukkan Okey, lagi cuba, 3 titik. Okey. Iodine. Baik, 3. Okey. Ya, nampak tak? Okey. Warna dia berubah menjadi warna biru Biru hitam. hitam. Tapi mungkin di sini. Nampak warna biru hitam. Dia tak berapa terang sangatlah warna dia sebab mungkin dah terbiar lama. Betul. Okey. Jadi di sini benarlah kehadiran amylase telah mencernakan kanji menjadi maltosa. Macam mana kita nak tahu ada maltosa ke tidak? Kita buat eksperimen gula penurun. Okey. Tapi sebenarnya tadi kan kita buat tabung uji A sahaja. Betul? Eksperimen ni, langkah-langkah eksperimen ni sepatutnya diulangi dengan B. Okey. Tapi hasilnya tidak akan warna biru ni tadi kalau sekiranya ia adalah tabung uji B, warna dia tidak akan berubah Baik. menjadi merah bata. Faham. Senang bukan? Maknanya kalau dekat sekolah cikgu kita kena ulang lagi sekali proses yang sama. Betul. Terhadap tabung uji A dan tabung uji B. Okey. Kalaulah Irfan tertanya-tanya, apakah maksud gula penurun? Apakah Betul. itu? Apakah itu? Macam tu Apakah kan. ia, cikgu, Kenapakah sebenarnya? gula penurun? Gula penurun ni, terma gula penurun telah diajar dalam bab 4. Maksudnya, Benedict solution, larutan Benedict ini, warna dia biru kuprum cantik macam ni. Betul. Sebab dia mempunyai ion copper 2. Cooper 2. Apa yang berlaku, maltosa tadi telah turunkan copper 2 ni menjadi copper Copper 1. Dan copper 1 warna bukan lagi warna biru. Warna dia warna merah. Bata. Ya, dan maltosa dia baik hati, dia boleh turunkan. Okey. Ya, jadi itulah nampak tak? Maksudnya, Nampak tak macam mana pemahaman terhadap bab 4 akan menguatkan lagi kefahaman terhadap bab 9 iaitu bab pencernaan ini. Okey, baik. Betul. Itu untuk enzim Amylase. amylase, cikgu. Betul. Nampaknya kita sudah banyak belajar mengenai enzim amylase di mana kita gunakan larutan iodin dan juga larutan Benedict untuk kita pastikan sama ada ke tak kewujudan amylase kat situ. Okey? Dan Irfan nak tanya cikgu, kalau badan kita ni kekurangan ataupun tiada enzim langsung, apa akan jadi sebenarnya? Okey. Sebenarnya bila kita dah cakap kepentingan enzim dalam badan kita untuk respirasi, pencernaan. Sebenarnya kalau kita fokus pada enzim amylase, sekiranya kita cek dalam darah kita sebenarnya ada terlebih ataupun terkurang, doktor akan cek kita punya kawasan, alright, kelenjar yang menghasilkan enzim amylase ni. Baik. Sama ada terdapat masalah di kelenjar ileo ataupun kelenjar
pankreas. Itulah pentingnya ada enzim dalam badan kita untuk pencernaan. Sebab Ifan rasa cikgu kan, kalau secara saintifiknya, kalau kita kekurangan enzim, maknanya sistem pembesaran kita akan terjejas. Betul. Semua sekali lah Semua sekali sebenarnya. akan terjejas. Betul. Okey? Dan kita berterima kasih kepada cikgu untuk penerangan untuk enzim amylase ni. Kita akan ada 2 lagi enzim yang akan kita kongsi kepada anda semua. Tunggu. Kita berehat dulu, Alright. kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali bersama saya Irfan Syam dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Tentunya kita sedang bersama dengan siapa di sebelah saya ni? Tentunya Teacher Aira masih di sini untuk berdiskusi ataupun menceritakan kepada anda mengenai 2 lagi enzim yang kita akan sentuh, iaitu pepsin dan juga lipase. Okey, kalau begitu cikgu, yang pertama, apakah ia? Jadi Irfan, sebelum kita sambung eksperimen ni tadi, kita kaitkan tadi tentang pemakanan seimbang. Betul. Awal-awal tadi tentang proses nutrisi, proses pencernaan karbohidrat telah dilaksanakan di mulut oleh enzim amylase. Sekarang ni, apa jadi dengan ayam goreng yang protein? Kemana ia akan pergi? Minyak yang protein. Takkan makan jadi serbuk macam tu kan? Tak. Kan akan berlaku proses pencernaan juga. Dan enzim yang bertanggungjawab menjalankan proses pencernaan ini namanya adalah enzim pepsin. Alright? Okay. Jadi dekat sini cikgu dah bawa dah enzim pepsin dan kita perlukan sampel makanan yang ada protein. Kita buat apa cikgu? Jadi kat sini untuk sampel makanan protein yang digunakan di makmal masing-masing adalah kita panggil ampaian albumen. Okey, ampaian albumen ni sebenarnya kita dapat dari mana cikgu? Saya suka kalau tunjukkan terhadap murid-murid kat sini. Ini adalah ampaian albumen. Kalau nampak warna dia macam warna cloudy, berkeladak macam tu. Okey. Soalan cikgu terhadap murid-murid dan juga Irfan. Alamak, okey. Di mana boleh kita jumpa albumen ni? Kita makan apa yang kita dapat albumen? Cikgu Ifan nak teka? Sila. Ifan nak teka? Ifan rasa kita boleh jumpa di dalam telur. Betul, putih telur. Putih Ya, telur. bukan kuning telur. Jadi albumen ni sebenarnya adalah putih telur yang kaya dengan protein. Sebab itulah biasakan orang macam nak bina badan ke nak Atlet-atlet banyak kan? nak banyak protein dalam badan dia akan makan putih telur. Baik. Jadi kita akan tengok betul ke tak cikgu cakap ni. Cikgu tipu je. Betul ke tak pepsin boleh mencernakan putih telur. Macam mana nak tengok? Hari nak kena minta tolong Irfan lagi lah. Macam biasa, Macam ada masalah. biasa. Okey, apa yang kita Ifan kena buat? Cikgu? Betul. Yang penting kita ada label. Ingat tak? Yang paling penting adalah untuk label. Kita ada A dengan juga kita ada B. Okey, di sini. So Irfan ada A kat sini dan ada juga B. Baik. Okey. Apa yang kita perlu letak adalah 5 ml ampaian albumin terhadap A dengan B. Okey, 5 cikgu 5 ml. Jadi cikgu dah sediakan 10. Separuh-separuh je Irfan. Baik. Ha. Okey, Ifan tekan dulu. Okey. Kita nak bagi semua adik-adik kita nampak dekat rumah kan? Kita Penting alihkan. ni sebab sekarang ni kan waktu pandemik mungkin ada sekolah yang tidak berkesempatan nak Betul. buat. Jadi ini adalah salah satu cara lah. Okey, 5 Okey, 5. Okey, boleh ke Irfan? Boleh. Dia ketat sikit kot. Okey. Kuat sikit. Tak boleh? Boleh. Boleh. Okey, saja nak bergurau. Saja. Bergurau senda sikit. Okey, dia jangan cikgu nervous. Cikgu Okey. Okey, 5 boleh ke? Boleh. Ifan takut Kalau terlajak. boleh. Okey. Tak apa. 5. Okey, 5 dekat situ. Baik, habiskan saja. Okey. Habiskan saja. Letak mana cikgu? Okey, letak balik ke sini. Okey. Tidak mengapa sebab ini adalah bikar yang kita gunakan lah. Jadi, dekat sini macam amylase tadi, tadi kita letak 1 ml amylase. Sekarang ni kita dah temukan ini protein. Betul. Enzim yang tolong menghidrolisiskan protein, mencernakan protein namanya pepsin. Pepsin. Alright. Okey. Jadi Irfan boleh letak
ini dekat A. 1 mililiter. Alright, dekat A. 1 dekat A, Satu. cikgu. Okey. Maksudnya Baik. tabung uji A ada kehadiran pepsin. Okey, baik. Okey, tabung uji B kita tak boleh letak pepsin lah. Tak boleh lah. Right? Kita akan letak air suling. Okey. So cikgu letak Okey. Sebab cikgu cakap tadi, kita kena samakan isi padu. Betul, isi padu barulah kita nampak perbandingan. Betul. Okey, jadi di sini Irfan, kita ada satu ampaian albumin bersama-sama pepsin. Betul. Satu lagi ampaian albumin dengan Sama, air air suling sahaja. Tapi yang pentingnya dekat dalam perut kita ni ada asid. Ada asid? Betul, Okey. ada asid dekat dalam perut kita. Apa salah satu fungsi asid dekat dalam perut kita adalah untuk kita aktifkan pepsin ni. Okey. Boleh Fan tahu tak nama asid tu, cikgu? Hydrochloric acid. Hmm. Dan asid hidroklorik ini adalah bersifat sangat pekat, jadi dia betul-betul menghakis. Faham? Okey, untuk kita simulate, tunjukkan keadaan dalam ni, pepsin kita juga perlu situasinya ada asid. Asid, okey. Jadi kat sini kita dah bawa asid juga. Kita bawa juga asid Bawa kat asid, sini. kita di situ. Okey. Irfan, hydrochloric acid di Baik, situ. Okey, kita Okey. nampak. So, Irfan kena letak 1 mililiter di sini, Baik. 1 mililiter di sini. Okey. Okey, nampak Masukkan. tak? Satu sikit je. Sikit. Tu lebih Sini, sikit. B. Okey. Okey, jadi sekarang ni dah tak ada alasan dah kalau B ni tak berfungsi sebab dia tak asid. Sebab kita dah letak dah. Kita dah letak dah. Kita dah letak dah ni. Jadi apa yang membezakan dua-dua ni hanyalah kehadiran pepsin dengan tak ada kehadiran pepsin. Faham? Okey. Untuk kita uji macam mana akhirnya pepsin ni akan berfungsi ke tak, kita kena biar selama 20 minit. 20 minit? 20 minit kita Okey. biar bagi pepsin ni work dulu, dia bekerja-kerja dululah. Okey, tapi cikgu dah sediakanlah. Yang 20 minit kita dah sediakan. Yang dah siap. Dah siap. Okey. Jadi dekat sini nampak tak kehadiran dia? Alright. Albumin kita dah jadi semakin jernih. Betul, cikgu. Okey, berbanding dengan ampaian yang awal-awal. Okey. Okey, kalau kita letak di air suling biasa, Apa akan jadi? warna dia masih lagi warnanya berkelada. Macam ni Ataupun cloudy. cloudy lah kan? Warna dia cloudy. Tapi bila kita dah letak pepsin, okey, warna dia dah akan jadi jernih. Maknanya kat sini, cikgu, kita punya albumin tu dah dicerna. Terhias dihidrolisis Faham. daripada protein albumin ni kepada polipeptida. Polipeptida. Okey. Itu yang berlaku dekat dalam perut masing-masing. Bila makan ayam kan macam, I wonder kat mana pergi ayam ni? Alright, dekat perut kita, pepsin is working hard on it. Alright, Okey. bekerja keras. Ifan nak tanya, cikgu, Alright. yang polipeptida tadi tu, dia bersifat kompleks ke atau macam mana? Alright, dia tidak sekompleks seperti protein tapi masih belum lagi bentuk yang ringkas. Baik. Jadi lepas ni sekiranya mempunyai masa, cikgu akan terangkan lebih lanjut. Okey, sekarang Irfan, kita dah selesai. Terbukti pepsin boleh menghidrolisiskan protein. Apa jadi dengan lipase? Macam Apa mana jadi? pula? Ya, apa jadi dengan lemak-lemak yang kita makan? Apakah enzim yang terlibat? Jadi enzim yang terlibat nama dia Lipase. lipase untuk sebab substratnya merupakan lipid. Jadi Lipid, enzimnya betul. lipase. Okey. Jadi dekat sini macam mana? Kat mana yang kita selalu makan banyak kan? Apa tu nama dia? Lemak yang kita dapat selalunya Alah, adalah senang je, cikgu, jawapan dia. Kalau kita makan ayam goreng, digoreng dengan apa? Minyak. Ya. Ayam tu protein. Okey, goreng dengan minyak, deep fry, double fry lagi. Aduh. Lagi banyak lemak. So apa yang cikgu bawa kat sini adalah minyak masak. Boleh buka tak tu, cikgu? Minyak masak. Jadi kat Okey. sini nak minta tolong Irfan. Ya, saya. Kita akan buat eksperimen tapi bahan makanan kita adalah minyak masak. Okey. Jadi yang kita perlu letak Irfan macam biasa. Okey, ada A dan B. Irfan letak 2 mililiter minyak masak di setiap ni. Yap, satu tabung uji. Okey. Okey. Boleh tak tu? Boleh. Pertolongan ke? Okey, kita takut tumpah Oh, ya, Irfan. okey. Kalau Yelah. minyak Takut dia tumpah. Bahaya kan nanti. Okey. Betul. Okey, 2 mililiter di situ dan 2 mililiter. Okey, Satu letak lagi. 2 di situ. Okey, 2 di sini. Benar. Baik, maknanya kat 2 tabung uji mempunyai 2 mililiter minyak, Minyak masak. masak ni lah.
Okey, cikgu angkat bagi nampak. Okey. Kan? 2 mililiter minyak masak. Tadi, pencernaan enzim amylase ni ya Irfan. Di saya. Okey. Dia macam pepsin tadi, dia perlu asid. Asid. Kalau enzim lipase ni, dia perlukan kawasan yang beralkali. Kenapa tu cikgu? Kenapa dia perlu beralkali? Okey, sebab ada keadaan hempedu. Dia memang macam tu enzim. Kita dah belajar kan sebelum ni. Ada enzim ni macam just say I want optimum temperature. Faham? Yes, yes. Ada yang enzim ni macam no, I nak acidic je. Kalau lipase ni? Lipase macam no, I want alkaline. Alkaline. Okay. Yes. So, this is what happened. Ini yang berlaku dekat enzim lipase. Tapi tak apalah, kita dengar cakap dia. Betul. Okay. Kita ikut je lah apa dia nak. Apa yang dia nak. Jadi kita akan letakkan larutan yang beralkali. So, larutan yang beralkali kat sini kita ada 0.2 mol sodium. Karbonat. Sodium carbonate solution. Sodium larutan natrium carbonate, which is larutan yang beralkali dekat sini. Boleh tahu pH value dia berapa cikgu? pH value dia should be lebih daripada 7 lah sebab dia beralkali. Baik. Okey, jadi kita ada ni silinder penyukat ni tadi. Okey, kita akan gunakan. Right, kita masukkan dia kat sini. 1 mililiter saja Irfan. Satu. Jadi kita akan letak dekat dua-dua. Maksudnya dua-dua lipis dapat. Baik. Okey, 1 mililiter. Untuk yang B kita masukkan. Okey, B. Okey, 1 mililiter di sini. Untuk A pula. Okey. Maksudnya kita dah bagi. Dah bagi dah apa yang dia nak. Kita bagi. Okey, di sini di mana dia dapat menarik sikit. Okey. Selain daripada kita bagi dia alkali, sama macam sistem pencernaan badan kita, minyak-minyak ni perlu dihancurkan. Okey, faham. Dengan apa tu cikgu? Apa yang dihancurkan dalam badan kita yang menghancurkan minyak-minyak ni nama dia hempedu. Okey, tapi kan Mak Emal ni kita tak ada hempedu. Hempedu siapa? Kita nak bedah. Okey. Jadi apa yang boleh menunjukkan sifat hempedu adalah cecair pencuci pinggan. Pencuci pinggan. Irfan pegang di sini dulu. Okey. Cecair pencuci pinggan. So, sifat dia samalah untuk kita hancurkan lemak ni kepada titisan-titisan yang lebih kecil supaya aktiviti enzim amylase akan berlaku dengan lebih cepat lagi. Sama juga macam dekat dalam perut kita. Kalau kita makan lemak ayam segetul tu, hempedu akan go dan hancur-hancurkan. So, this is what happen also lah. Boleh tahu apa sifat-sifat kita punya pencuci pinggan ni, cikgu? Sifat pencuci pinggan, kita panggil dia sebagai emulsify agent. Kita tolong hancurkan. So, Irfan, boleh letak 1 mililiter di sini. Okey, bahaya ya. Ni sepatutnya di makmal kita takkan gunakan yang mempunyai jarum. Tapi sebab cikgu nak tunjukkan dia nak masuk ni, cikgu guna yang ada jarum. Tapi murid-murid, kalaulah any penyiasatan saintifik yang memerlukan penggunaan jarum macam ni, kena berhati-hati. Yalah cikgu, bila Irfan nampak jarum ni cikgu, Irfan teringat waktu Irfan pergi vaksin dulu. Alhamdulillah. Risau kadang-kadang. Okey, tak apa, boleh cuba. Boleh cuba. Nak vaksin sekali lagi. Tak apa, terima kasih. Dah cukup 2 dos, alhamdulillah. Mana tahu boleh kurus kan. Okey. 1 mililiter kita masukkan. Jadi cikgu, tak kisahlah mana-mana pencuci pinggan pun boleh guna juga. Boleh, asalkan sifat dia bersifat emulsify, menghancurkan menghancurkan minyak ni kepada titisan-titisan yang lebih kecil. Baik. Okey, di sini di mana nak minta tolong Irfan, tolong goncang. Goncang kan? Goncang dua-dua. Kita pusing-pusing je lah cikgu Ya, pusing-pusing. Irfan kena tutup macam ni. Okey, tutup macam tu. Sepatutnya kita pakai penutup ni, penutup tabung uji. Tapi sebab kita dah ada sarung tangan ni, kita boleh goncang-goncang. Okey, goncang macam tu. Okey. Goncang. Okey. Nampak tak di sini? Okey, maksudnya minyak tu tadi dia telah menjadi titisan yang lebih kecil dalam kawasan yang alkali supaya enzim amylase boleh berfungsi. Faham. Okey. Macam mana nak uji kehadiran produk daripada lipid ni? Betul. Alright, daripada minyak ni. Okey. Bab 4, para pelajar dah belajar. Kalau lemak terhidrolisis akan menjadi asid lemak dan juga gliserol. Okey. Nama dia asid kan? Asid lemak. Jadi kita perlukan penunjuk-penunjuk yang menunjukkan sesuatu bahan itu adalah asid. Faham.
Okey. Ini para pelajar dah belajar dekat menengah rendah sebenarnya. Dah pernah belajar kan? Yes, bab asid dan bab alkali. Dia macam, oh tak pernah ibu, tak pernah belajar. Dia macam waktu itulah. Okey, tak tipu ya, dah belajar sebenarnya. Dah. Ingat balik. Betul. Jadi salah satu penunjuk pH yang kita gunakan di makmal adalah penunjuk phenolphthalein. Okey, phenolphthalein. Kalau boleh tengok gambar dekat sini, phenolphthalein. Kalau cikgu pusingkan kat dia, dia tak ada warna. Jernih cikgu Jernih. Okey. Tapi phenolphthalein ni, bila dia dekat kondisi yang berasid dan neutral, memang tak ada warna. Tak ada warna. Okey. Apa akan jadi kalau dia letak dekat alkali? Dia akan jadi warna baju cikgu, warna pink. Oh, ya ke cikgu? Cuba. Okey. Tak percaya? Tak percaya. Kita Irfan kena cuba. tengok sekarang ni apa yang akan jadi. Okey, Irfan cuba gunakan ini. Okey. Okey, Irfan letak 3 titis penunjuk phenolphthalein di A. Okey. Okey, harap-harap Menjadilah kan. 1, 2, 3. Okey. Letak banyak sikit lah Irfan. Letak banyak Kita sikit nak lah. tunjukkan. Okey. Okey. Ha. Okey. Wah, nampak tak? Nampak tak warna Nampak tak dia? warna dia berubah? Sama dengan baju warna cikgu. Abracadabra. Very cantik. Warna dia warna pink. Bukan air Bandung Bukan. bukan. Lapar pula tengok ni. Okey. Sebenarnya dua-dua, dua-dua adalah sebab dalam ni dua-dua ada larutan natrium karbonat. Jadi dua-dua menjadi warna pink. Okey. Apa akan jadi kalau kita letak lipis? Kan? Bila kita letak lipis, minyak dia tadi akan dihidrolisis. Minyak ni kan lipid, kita cakap Betul, lipid. Kita akan hidrolisis menjadi glycerol dan asid lemak. Asid lemak. Nama pun asid. Maksud dia warna pink ni tadi akan berubah warna. Okey. Menjadi warna yang colourless balik. Tiada warna balik. Tiada warna balik sebab ada asid. Jadi kita akan test. Satu, dekat B kita akan letak air suling. Biasa. Dekat A kita akan letak enzim lipis. Lipis lagi sekali. So dekat sinilah enzim lipis sebenarnya. Yang ni ada kalau asid. Okey. Letak dia enzim lipis ni sebenarnya. Okey. Alright, enzim lipis. Okey, kita letak 1 ml enzim lipis. Dekat tabung uji yang mana cikgu? Okey, 1 ml dekat tabung uji A. Okey. Okey, boleh tak Irfan? Boleh. Okey. Kan, dan cikgu akan letak 1 ml di tabung uji B. Okey, Irfan akan letak. Okey, jap. Irfan yang ni dia menarik sikit. Irfan boleh kena angkat sikit. Boleh kena angkat sikit. Macam tu. Cuba tu. Kita masukkan Okey. Baik. Okey, nampak tak? Warna pink ni tadi, warna merah jambu ni tadi. Okey, Irfan goyang-goyang sikit. Goyang-goyangkan sikit. Goyang-goyang. Goyang kepala goyang. So, warna pink ni tadi, merah jambu dah bertukar warna. Sebab bila ada enzim lipis ni tadi, dia akan menukar lemak-lemak kepada gliserol dan asid lemak. Kan, asid. Jadi dia dah asid, dia tukar warna dah tadi. Sebab alkali yang jadi, warna dia warna pink. Warna pink. Okey. Berbeza dengan B. Dekat B ni tadi, kita tak ada lipis. Tak ada lipis. Kita cuma masukkan air suling sahaja. Air suling sahaja. 1 ml. 1 ml. Okey. Beza dia, warna dia kekal. Kekal. Warna pink. Okey. Tak berubahlah warnanya. Tidak berubah. Maksudnya dekat sini, dekat tabung uji B, tiada aktiviti mencernakan lemak, tiada asid lemak. Okey, sebab mungkin kita guna lipis ni, lipis yang kuat lah sebenarnya. Okey, dia cepat. So, lipis yang kita gunakan makmal, mungkin masa dia mengambil masa sikit sebelum dia menukar warna. Selalunya berapa lama, cikgu? Selalunya 20 minit. 20 minit. Jadi, murid-murid perlu record. Sepanjang 20 minit tu, perlu lihat masa yang diambil supaya untuk lipis menukar warna phenolphthalein daripada warna merah jambu kepada tidak berwarna. Okey, kalau macam ni cikgu kita kena tunggulah sekejap kan. Kita tunggu sekejap. Tapi yang ni tadi sebab lipis mungkin cikgu buat dia very fresh, very segar. Dia cepat. Ni kalau kita telan mungkin habis lemak-lemak kita. Jangan cikgu bahaya. Jangan ditelan sekarang. Okey, kita memang dah ada dah enzim lipis yang natural dalam badan. Jangan buat macam tu. Okey. Jadi benarlah kedua-dua keputusan kita hari ini Irfan. Kita dah tunjukkan
enzim pepsin Betul. berjaya membuatkan larutan albumin which is protein kepada larutan yang lebih jernih. Maksudnya protein telah dihidrolisis. Itu yang kedua. Menjadi polipeptida kan? Menjadi cikgu? polipeptida. Okey, baik. Yang ketiga, kita dah berjaya tunjukkan enzim lipase, alright, menukarkan lemak kepada asid lemak dan glycerol. Okey, cikgu. Kalau macam tu, cikgu terima kasih banyak-banyak untuk segmen Sama-sama. ketiga ini di mana kita dah belajar dengan lebih mendalam mengenai dua enzim iaitu kita ada enzim pepsin dan juga lipase. Betul. Okey, kalau macam tu cikgu kita nak berehat dulu kejap boleh? Boleh. Okey. Kita akan kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syamil dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Kenapa kita dekat depan ni cikgu? Kenapa kita tengok lagi organ yang tidak berbaju ini? Betul. Sebab kita nak tunjukkan daripada awal tadi, kita dah tunjuk pasal pencernaan ni. Okey. Jadi akhirnya kita nak buat rumusan. Ah. Enzim-enzim ni kita jumpa dekat mana dan Baik. fungsi dia. Okey cikgu. Okey. Sebelum cikgu teruskan, Irfan ada satu soalan. Tadi cikgu Silakan. cakap hempedu ni sangat-sangat penting untuk mencerna minyak. Betul tak cikgu? Betul. Okay, kalau kita lihat dekat sini, di manakah lokasi ia berada? Alright. Boleh tak cikgu tunjuk sikit? Okey, sebelum tu Irfan, hempedu tidak mencernakan minyak. Okey. Ada sikit kat situ untuk tapi jangan risau, ini memang pelajar-pelajar pun selalu tertukar. Lipase yang mencernakan minyak. okey. Fungsi hempedu kita tolong hancurkan minyak tu jadi part yang lebih kecil. Aha. Jadi organ apa yang tolong menghasilkan hempedu ni? Okey, Kita antara sini. Kat mana cikgu? Organ dia adalah hati. Okey, hati. Okey. Irfan nampak ini adalah hati. Oh, Okey, Irfan okey. tunjuk. Okey, Irfan cuik sikit. Cuik sikit Irfan telah mencuit hati. Okey, itu lawak biasalah. Cikgu jangan jatuh Okey, kita takut jatuh Jatuh hati hati. pula. Yang paling Aduh. penting, Irfan balik nanti jangan curi hati. Okey. Aja gitu. Sekarang tak curi Okey, jangan ambil hati juga. Okey, Baik. ini organ yang menghasilkan hempedu adalah hati. Tapi ini adalah soalan yang selalu ditanya. Okey? Murid-murid kena ingat, fungsi hempedu hanyalah untuk emulsifikan, okey, menghancurkan minyak lemak kepada titisan-titisan kecil. kecil. Yang tolong mencernakan adalah enzim Lipase. lipase yang dihasilkan oleh pankreas. Okey. Okey. Kalau dekat pankreas cikgu kita boleh jumpa dua enzim lah. Tiga sebenarnya. Kita ada amylase juga, Kita ada amylase, pepsin. kita pepsin di perut. Di perut kat sini. Okey. Kita ada trypsin sebenarnya. Okey, ada trypsin. Trypsin dan lipase. Jadilah kalau macam cikgu selalu mengajar para pelajar, ingat pankreas, ingat light. Lipase, lipase, amylase, amylase. trypsin. Ingat tu. InsyaAllah nanti untuk jawab soalan Senang. bio senang. Tak ada masalah. Pankreas, light. Pankreas, light. Okey. Jadi di situ Irfan, daripada makanan-makanan kompleks tadi, enzim kita telah bekerja untuk hancurkan terhadap bentuk yang lebih ringkas. Betul. Lepas tu barulah kita punya nutrien tu dapat diserap ke dalam sel badan kita. Betul. Tapi yang cikgu tunjukkan tadi masih belum bentuk yang ringkas kecuali lemak. Alright? Oh, okey. Lemak, asid dan juga glycerol itu okey. Dah Okey. cukup Dah paling komplit ringkas. Dah okey. Tapi maltosa dan juga polipeptida masih belum. Jadi proses pencernaan ini akan dilengkapkan di penghujung usus kecil menggunakan enzim. Kalau maltosa, maltase. Maltase. Alright. Kalau polipeptida tadi, kita guna trypsin. Okey. Enzim trypsin. Daripada polipeptida, trypsin dikeluarkan, polipeptida jadi peptida. Peptida. Belum lagi. Belum ringkas lagi. Tak muat lagi nak masuk sel. Okey. Okey, dekat usus kecil juga kita ada enzim yang dinamakan
Erepsin. Erepsin. Okey, akan tukar jadi apa cikgu? Ha? Akan ditukar jadi apa? Paling Tukar kecil? peptida kepada amino acid. Okey. Asid amino lah. Jadi bila dah bentuk ringkas ni, barulah boleh masuk dalam sel dan menjawab persoalan Irfan. Macam mana bentuk yang kompleks, makanan yang kompleks ditukarkan menjadi bentuk yang ringkas dan boleh masuk ke dalam sel kita. Right? maknanya- Menjawab soalan Menjawab. Terima kasih banyak cikgu. Okey. Maknanya kita punya proses pencernaan ini akan melalui 2 atau 3 proses lah. Ya, banyak proses banyak pencernaan. proses Sebab sebenarnya. tu dia macam, kalau student belajar topik kan, murid-murid belajar topik macam Allah. Banyak nak Jangan ingat ni. risau. Yang penting faham. Yang penting Tak perlu faham. ingat, faham. Kalau faham, insya-Allah ingat. InsyaAllah. macam tu. InsyaAllah boleh. Betul. Okey. Okey. Baiklah cikgu. Kita boleh ceritakan sedikit dari segi rumusannya cikgu. Dari segi, macam biasalah kita akan recap kembali mengenai apa yang kita Betul. belajar hari ini. Betul. Jadi murid-murid, apa yang telah kita belajar hari ini adalah fungsi-fungsi enzim dalam pencernaan. Kalau sebelum ni murid-murid just belajar teroka macam mana enzim diperlukan, Betul. apakah faktor yang mempengaruhi aktiviti enzim. Hari ini kita rumuskan perlu ke tak enzim ni dalam sistem pencernaan kita. Ada berapa enzim kita belajar hari ni? Ada 3 cikgu. Ada 3. Yang pertama kita ada amylase. Kita belajar amylase. Yang kedua kita belajar mengenai pepsin. Betul, Dan pepsin. ketiga adalah lipase. Betul, belajar lipase. Jadi ketiga-tiga kelas makanan ni dia ada tempat yang berbeza dan juga enzim yang berbeza. Jadi pentinglah badan Betul. kita mempunyai semua enzim-enzim ini. Macam cakap tadi, enzim-enzim ini sangat diperlukan Ya. supaya kita dapat menjayakan Betul. proses pembesaran. Pembesaran yang paling mendapatkan penting. protein dan juga tenaga yang lebih baik. Ya, khususnya untuk murid-murid kan tengah belajar ni kan memang perlukan nutrien-nutrien macam ni. Okey, cikgu, terima kasih Cikgu Syaira kerana bersama saya Sama-sama. hari ini dan sangat mahir di TV KPM mengajar kami mengenai proses pencernaan dengan 3 enzim yang diceritakan. Betul. Kalau macam tu cikgu, kita akan kembali di lain hari pula insya-Allah Boleh, kalau ada insya-Allah. rezeki. Okey, Alright. terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa Sama-sama. lagi. Bye-bye. Didik TV KPM